Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar universiti yang mengambil paper falsafah dan isu semasa UUW 130. Saya harapkan Anda masih kuat, masih tabah menghadapi dugaan hidup ini, dan marilah kita sama-sama belajar untuk menerima keadaan apa yang berlaku sekarang ini. Baiklah, kita teruskan kepada topik kita, yaitu topik keempat yang akan memperkatakan tentang psikologi dan sosiologi. Pasti timbul di pikiran kamu, apa kaitan psikologi dan sosiologi dalam bidang falsafah ini? Terlalu besar dan terlalu banyak kaitan di antara dua perkara ini. Tetapi kedua-dua ini akan saya jelaskan dengan lebih mendalam untuk kuliah kali ini berdasarkan topik yang ada di dalam slide kita ya. Baiklah, kita teruskan kepada topik yang pertama ataupun slide kita yang pertama. Sejarah falsafah, khususnya falsafah Greek silam dan juga falsafah ketimuran ataupun Oriental philosophy, telah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini, daripada dulu pun, daripada zaman datuk nenek moyang kita pun, kenapa kita selalu bersandarkan kepada falsafah daripada Eropa dan juga falsafah ketimuran? Kerana kita adalah antara generasi-generasi yang baru yang wujud di kawasan kita nih, dan mereka lebih awal, Eropa dahulu lebih awal mempelopori ilmu-ilmu falsafah ini. Okey, falsafah bukanlah sesuatu yang akan terpisah daripada kehidupan, dan perkara ini saya sudah nyatakan dengan lebih awal di dalam topik yang kedua lagi, yang menyatakan tentang falsafah itu dalam kehidupan dan bagaimana kita mengaitkan falsafah itu sendiri. Baiklah, kita teruskan. Falsafah, kita refresh semula. Falsafah dikatakan memiliki pelbagai definisi. Jadi untuk falsafah kita ni, bagaimana kita nak kaitkan dia dengan apa yang kita pelajari? Menurut daripada penulis bagi tajuk ini, falsafah bermaksud kecintaan terhadap hikmah ataupun kebijaksanaan, love of wisdom. Jadi seandainya Anda pelajar memiliki perasaan suka, cinta kepada apa yang dikatakan dengan kebijaksanaan, kepandaian, ilmu pengetahuan, Anda adalah sebahagian kecil daripada individu yang mempelopori ataupun mengguna pakai falsafah itu sendiri. Okey, love of wisdom. Psikologi pula adalah berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Oleh itu, falsafah berperanan dalam membentuk jiwa manusia dengan melalui konsep insan. Apa itu insan? Insan itu daripada sudut psikologi sendiri bersifat memiliki tiga perkara utama: soul ataupun jiwa, kedua apa dia? Kognitif, dan ketiga yaitu fisiologi. Dan gabungan keseluruhan benda itu, gabungan ketiga-tiga elemen itu membentuklah yang dipanggil psikologi. Tetapi secara umumnya psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan. Okey? Mari kita melihat kepada peranan falsafah dalam usaha mencari kebahagiaan. Bagaimana falsafah ini boleh dikaitkan dalam usaha untuk mencari yang dipanggil kebahagiaan? Okey? Falsafah bukan sahaja berkisar tentang metafizik, epistemologi, logik dan sebagainya, tetapi juga mengenai aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Siapa yang tidak suka bahagia? Adakah Anda sekarang bahagia dengan keadaan kita ini? Tidak bahagia. Saya sendiri tidak bahagia mengajar, melihat komputer, merakam suara, edit, kemudian bagi kamu. Saya rasa tak puas sebagai pengajar untuk mengajar dengan cara begini. Tapi tahukah kamu, apa yang kamu rasa, bosan, sakit hati, sakit jiwa, semua bagai-bagai itu, saya juga merasainya. Tapi apakan daya kita orang biasa? Apakan daya kita hanyalah rakyat biasa? Maka kita kena mengikuti segala arahan demi memastikan penyakit COVID ini tidak tersebar dan kita dapat hidup gembira kembali seperti biasa. Sekiranya kita mampu mempunyai hikmah, ia akan membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih bermakna. Maka
Apa yang dimaksudkan sini? Sekiranya kita memiliki ilmu, sekiranya kita mencintai ilmu, sekiranya kita nih orang yang mencari ilmu, maka hidup kita akan menjadi bermakna. Kamu sekarang di umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Kamu lihat, renung, keluar daripada keadaan diri kamu. Kamu seorang pelajar yang setiap hari terpaksa belajar, mengikuti pengajian di dalam internet ataupun WhatsApp ataupun apa saja cara. Dan kamu bandingkan diri kamu dengan kawan kamu yang seumur kamu yang tidak memiliki kelebihan seperti kamu. Tidak boleh belajar, mereka pergi bekerja. Apa lebih mereka? Mereka ada gaji, mereka ada duit untuk hidup dengan lebih baik. Kamu rasa kamu tidak ada apa-apa, tapi tahu dan yakinlah bahwa orang yang memiliki ilmu, dia akan lebih merasa makna kehidupan, makna yang lebih baik, kehidupan yang lebih sempurna insya Allah. Dan karena kenapa? Karena kamu memiliki hikmah dari sudut ilmu pengetahuan. Saya teruskan konsep insan dalam perspektif falsafah. Memahami konsep insan dapat membantu kita ke arah mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna, berpandukan kepada konsep insan seperti yang ditarifkan oleh ahli-ahli falsafah seperti Socrates yang menyatakan the unexamined life is not worth living, ataupun yang dimaksudkan kehidupan tanpa ujian adalah sesuatu kehidupan yang tiada maknanya. Maka di dalam kita mencari kehidupan yang baik, perjalanan hidup yang baik, keinginan yang baik di dalam kehidupan, ujian itu biasa. Dan dalam agama sendiri, kita tidak lepas daripada dinyatakan akan mengalami ujian. Dan ujian itu adalah sebagian daripada kehidupan. Bahkan sekarang ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menguji kita dengan mendatangkan satu virus yang menyebabkan semua apa yang kita lakukan sekarang ini berubah caranya, berubah kaedahnya, berubah tabiatnya. Tapi kita kena terima. Oke, kita teruskan. Konsep insan dari falsafah barat. Bagaimana barat melihat manusia ini? Falsafah Greek yang dipelopori oleh salah seorangnya adalah Aristotle. Beliau mengatakan, man is a rational being. A man is a rational animal. Insan adalah manusia yang rasional. Dan insan adalah makhluk ataupun binatang yang bersifat rasional. Ciri manusia antaranya pemikiran atau akal fikiran yang rasional. Pemikiran rasional dapat membedakan di antara manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan, dua-dua ada otak. Kita dan kucing kita ada otaknya. Kalau kita lapar, kucing kita pun lapar. Otaknya mengatakan lapar, makan. Kalau kita lapar pun kita kena makan. Sama, betul? Tapi yang membedakan kita dengan kucing tersebut ada satu, akal. Mungkin kamu kata, alah tak apalah kucing itu otaknya kecil, kita otak besar, tentu ada akal. Oke. Otakmu dengan otak gajah, mana lagi besar? Dan siapa lebih berakal? Manusia lebih berakal. Manusia bersifat logosentrisme ataupun berpusat kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata-mata. Kita lapar, kucing pun lapar. Kucing makan, kita pun makan. Tapi kita makan, kita masak, kita goreng, bubuh garam, bumbu lada bagi sedap. Kucing jumpa ikan mentah dia makan, jumpa daging mentah dia makan. Kita makan dalam pinggan, kucing makan di atas lantai. Kucing makan tempat kotor, kita makan tempat yang bersih. Itulah yang membedakan di antara kita dan binatang. Adanya sifat intelektual dan rasional. Kita teruskan kepada falsafah Jerman. Friedrich, ini susah juga namanya, mengatakan konsep insan bukanlah berteraskan logosentrisme, tetapi berteraskan kepada emosi dan intuitif. Intuitif, manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Dia nyatakan, ini falsafah Jerman. Jerman ini pun daripada Eropa sana lah. Tapi dia cakap, ahli falsafah mereka menyatakan yang lain.
berbanding dengan yang sebelum ini yang kita baca tadi, yaitu Aristotle. Okay? Mereka cakap Greek literature is interesting because it present a different side of human. It gives us a picture of the dark side of humanities. Apa maksudnya? Kamu boleh nampak dan kamu boleh interpret. Mereka melihat manusia ini daripada sudut yang berbeza, yang menyebabkan kita dilihat lain berbanding ahli-ahli falsafah dunia yang lainnya. Beliau menyatakan Eric Handman mencabar konsep man as a rational being dan menganjurkan bahawa man as a having to adopt scientific approach of life. Ini yang dinyatakan oleh ahli falsafah Jerman. Jadi yang mana kita nak pegang ni? Tak apa, mana-mana pun tak apa, belajar dahulu. Tengok mana yang baik dan sesuaikan dengan budaya dan cara hidup kita. Falsafah zaman barat. Falsafah barat zaman pertengahan. Okey? Ada zaman moden, ada zaman yang dulu lagi. Ini yang zaman pertengahan mengatakan konsep manusia banyak dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya agama Kristian. Menghurai konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Kenapa mereka cakap begitu? Kerana Kristian itu membawa konsep ketuhanan dan konsep keagamaan di dalam falsafahnya. Okey, bagaimana pula dengan zaman moden? Falsafah barat zaman moden. Okey. Existentialisme seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre mengatakan bahawa manusia itu lahir tanpa apa-apa panduan dalam hidup. Tanpa apa-apa panduan dalam hidup. Kalau kita di timur sini, di belah timur, kita percayakah dengan apa yang dia cakap? Tidak percaya, tidak mengapa. Kerana itu falsafah mereka. Okey, beliau menyatakan, mereka-mereka ni, falsafah zaman moden barat ni, tugas manusia apabila berada di dunia ialah mencari makna dalam kehidupan sendiri. Maka ada 4 jenis falsafah yang awal yang mempengaruhi kepada konsep falsafah itu sendiri. Yang mana anda nak ikuti terpulang pada diri anda bagaimana nak menilai. Okey? Baiklah, kita teruskan kepada konsep insan dari falsafah Islam. Pasti yang bukan beragama Islam akan berfikir, kami bukan agama Islam, kenapa kami kena belajar falsafah Islam? Okey, apa kepentingan falsafah Islam ni? Okey, kamu itulah persoalan-persoalan yang wujud daripada kalangan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Tetapi tahukah anda, wahai sahabat-sahabat sekalian, anak-anak murid sekalian, kita belajar dan kita mengambil yang baiknya. Seperti kami juga, walaupun beragama Islam, tapi kami masih lagi melihat dan memandang dan mempelajari apakah yang diajar daripada falsafah-falsafah barat. Dan kita membuat perbandingan mana yang elok, kita ambil. Yang kita rasa tak elok, kita tidak ambil. Maka untuk anda yang bukan beragama Islam, bukanlah saya mengajar kamu kepada agama Islam secara khusus, tetapi saya ingin memperkenalkan bahawa dalam Islam juga kita ada falsafah daripada Islam. Jadi, ada berapa konsep untuk Islam ni? Ada 3 konsep besar. Okey, pertama sekali, konsep insan berteraskan ajaran Islam. Okey, yang pertama sekali, hubungan dengan Allah. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan bagi seluruh alam. Tuhan bagi seluruh alam. Bukan Tuhan kepada umat Islam saja, Tuhan kepada pokok, Tuhan kepada bukit, Tuhan kepada seluruh makhluk, Tuhan kepada planet-planet, Tuhan kepada siapa saja yang hidup di atas muka bumi. Nama Tuhan itu adalah Allah. Dan konsep itu dipanggil konsep hablun minallah. Hablun minallah. Okey? Dan konsep ini juga terkait juga bersama hubungan dengan manusia. Hubungan antara kita dengan manusia. Okey, manusia itu kita lah. Okey, ia dipanggil sebagai hablun minan nas. Okey, hablun minan nas. Dan ada yang terakhir iaitu hablun minan a'lam. Okey, kita teruskan kepada yang kedua. Manusia sebagai hamba.
Man is a servant of all Allah. Kalau tanya kan, kita tanya orang dulu-dulu, orang zaman dahulu yang ada konsep perhambaan. Oh, saya ada 3 orang hamba. Oh, saya ada 4 orang hamba. Siapa hamba nih? Hamba ini adalah orang yang bekerja untuk seseorang individu tanpa gaji, tanpa apa. Dia kena ikut saja ke bosnya. Dia dibagi makan, dia dibagi kehidupan, tapi dia kena kerja seumur hidup tanpa gaji. Itu hamba. Zaman sekarang ada lagi kah? Zaman sekarang sudah kita tidak jumpa hamba ini. Tetapi di dalam Islam, kita ada konsep dipanggil manusia sebagai hamba Allah. Macam kita yang beragama Islam, kami yang beragama Islam, kami akan melihat kami ini adalah hamba kepada Tuhan kami. Dan kami akan mengikut segala apa yang disuruh dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Yaitu, sebagai hamba, kita harus patuh kepada Allah. Allah punya arahan, Islam ini mudah. Pertama sekali, solat 5 waktu. Itu ada di dalam rukun Islam. Solat 5 waktu, jangan tinggal. Ada banyak lagi, ada 4 lagi. Tapi saya tak mau sebut di sini sebab saya bukan ajar agama Islam. Tapi saya nak bagi tahu, manusia yang beragama Islam wajib patuh kepada Allah. Kedua, tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh tuannya. Oke, siapa tuannya? Tuannya Tuhan lah. Kalau Tuhan larang mencuri, jangan mencuri. Kalau Tuhan larang, apa lagi? Larang membohong, jangan membohong. Ada banyak larangan dalam Islam. Dan benda itu semua, kalau kita lihat semula, ia pasti memudaratkan orang yang melakukannya. Contohnya, kalau kau mencuri, kalau kau didapati mencuri, kau akan diambil tindakan. Kalau kau membunuh dan kau didapati membunuh, dan bersalah membunuh, kau akan diambil tindakan. Semua pasti akan memudaratkan diri orang tersebut. Oke, konsep yang ketiga, manusia sebagai khalifah. Man is a vicegerent of Allah. Apa itu khalifah? Mungkin kawan-kawan kita yang bukan Islam di sini tak faham apa itu khalifah. Khalifah itu adalah kita menjadi wakil kepada Tuhan. Bukan kita jadi Tuhan, tapi wakil kepada Tuhan untuk menjalankan pentadbiran di dunia ini. Oke, berperanan menjalankan amanah, mentadbir, dan memikul tanggung jawab sebagai pemegang amanah. Seperti apa dah? Seperti contohnya menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar, menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan keluarga kita, menjaga adik-beradik kita, suku kaum kita, bangsa kita, kita kena jaga. Jadi satu persoalan besar. Oke. Untuk yang bukan Islam. Islam ni untuk siapa? Untuk Melayu saja kah? Tidak. Negara China, jumlah populasi orang yang beragama Islam yang tinggal di China adalah lebih ramai berbanding seluruh umat manusia yang berada di Malaysia. Islam ini bukan khusus untuk Melayu, tapi Islam ini untuk seluruh umat manusia. Kulit hitam, kulit putih, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Negro, orang putih, apa saja bangsa yang kamu tahu dalam dunia ni, Islam itu untuk semua manusia. Okey? Jadi kamu jangan heran bila melihat ada bangsa lain, dia bangsa lain tapi dia agama Islam. Agama itu adalah untuk semua. Okey, kita teruskan kepada konsep insan dari tamadun India. Bagaimana pula dengan tamadun India? Adakah kita akan bercakap tentang agama Hindu sendiri? Ataupun kita melihat kepada budaya India sendiri? Okey, tamadun India ini adalah berkisar tamadun yang berada di atas tanah besar India. Okey? Konsep insan berteraskan agama Hindu. Hindu itu adalah agamanya. Agama Hindu itu adalah agama dan tamadunnya berada di India. Okey. Konsepnya apa dia? Manusia dianggap sebagai satu kejadian yang mempunyai roh ataupun atman, individual soul. Okey. Individu dianggap sebagai satu kejadian yang mempunyai roh. Okey. Dan konsep itu samalah dalam Islam pun begitu. Dan kita ni hidup, kita ni sekarang tengah mendengar, tengah bercakap, bermaksud ada roh dalam badan kita. Pernahkah roh ni keluar daripada badan kita? Pernah. Masa bila? Masa tidur. Dan kalau dia keluar selama-lamanya, maka matilah kita. Okey? Atman bergabung dengan Brahman, the divine. Okey?
Dan di dalam konsep tamadun India, mereka mempercayai konsep kelahiran semula, rebirth. Okey? Manusia yang dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya di muka bumi ini dalam kehidupannya sekarang ini. Sekiranya manusia melakukan perkara baik, maka dia akan mendapat balasan baik. Dan vice versa, mencapai moksha ataupun ultimate aim. Okey? Ini saya pernah bercerita ataupun bertanya kepada orang yang memahami tentang agama agama Hindu. Beliau menyatakan dengan saya, ini orang lah ya, orang yang pernah saya tanya sendiri, kawan saya lah. Dia kata kalau kita banyak buat kebaikan di dunia ni, nanti Tuhan tak akan hidupkan kita sudah. So, itu adalah satu kemuncak di dalam kehidupan seorang manusia. Tetapi apabila kita dihidupkan semula, lepas tu mati, hidup lagi semula dalam kehidupan yang lain, itu adalah kerana kita banyak melakukan kesilapan. Itu menurut kawan saya. Dan saya pun mendengar dan melihat itu adalah kepercayaan daripada agama mereka. Okay, no problem. Konsep ihsan dari tamadun China. Okay. Bagaimana pula dengan tamadun China? Berteraskan fahaman Buddhism. Okey, mereka menganggap bahawa konsep ketuhanan dan juga konsep insannya agak berbeza kerana ia menganggap bahawa konsep self ataupun diri adalah tidak wujud. Okey, mereka menganggap konsep ketuhanan dan juga konsep insannya agak berbeza kerana ia menganggap bahawa konsep self atau diri adalah tidak wujud. Itu daripada fahaman Buddhism. Berteraskan konsep kehidupan ini adalah sengsara dan derita. Manusia harus bertindak untuk membebaskan diri dari kesengsaraan dan penderitaan. Okey, itu yang dipercayai dan difahami di atas konsep tamadun Cina. Jadi untuk anda yang mendengar benda ini dan mempelajari benda ini dan kurang tahu tentang perkara ini, saya cadangkan kepada anda untuk banyak baca tentang tamadun Cina agar anda lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini. Okey? Bagaimanakah cara untuk bebas dari sengsara? Itu yang di dalam tamadun Cina masih ya. Bertindak mengikut realiti. Apa dia? Tidak harus mempunyai pergantungan atau attachment terhadap dunia, harta benda, manusia, pangkat, kekayaan kerana ianya tidak kekal. Everything is in a state of impermanent, state of flux. Okay? Heartful pass. Pembebasan di sini ialah pembebasan dalam setiap kelahiran semula. Okay. Bagaimana cara untuk bebas dari kesengsaraan? Okay. Selagi mana manusia tidak mencapai kesempurnaan, selagi itu manusia tidak mencapai nirvana. Selagi mana manusia tidak mencapai nirvana, selagi itulah dia akan dilahirkan semula dan akan mengalami semula kitaran kesengsaraan. Apa itu mencapai nirvana? Mencapai nirvana maksudnya ultimate aim. Ini macam cerita kawan saya tadi lah. Kawan saya menyatakan kalau kita banyak buat kebaikan, kita akan mencapai tahap nirvana itu. Kekal, kita tak dilahirkan semula. Tapi orang yang sentiasa dilahirkan, kemudian dilahirkan lagi, kemudian dilahirkan lagi, dia dikatakan akan mengalami selalu sengsara. Itulah kesengsaraan. Kita hidup di dunia ni, kamu rasa kita selalu rasa baguskah, gembira apakah? Kita bercampur aduk. Tapi di dalam kefahaman ini mereka dikatakan kitaran kesengsaraan. Ini yang ada di dalam Buddhism ya. Kamu boleh tengok dan kamu boleh baca semulalah. Saya tak boleh jelaskan dengan lebih terperinci kerana kita hanya melihat kepada surface saja. Okey. Yang seterusnya, berteraskan konsep aliran Konfusianisme. Apa dia ni? Bukan berteraskan agama ataupun bersifat wahyu. Okey. Ianya adalah idea berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Contohnya, pertama sekali, sebagai anak harus hormat ibu bapa. Dalam kita mentadbir alam,
kita perlulah adil dan saksama. Maksudnya dia melihat kepada nilai-nilai murni. Seterusnya kita melihat kepada konsep apa nih? Berteraskan konsep Taoism. Oke. Tao adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan yang ada dan tidak boleh diberikan gambaran yang jelas. Manusia haruslah melihat dalam konteks hubungan dengan alam sekitar, Mother of Nature, menghormati alam dan mencapai kebahagiaan di dalam kehidupannya. Konsep Wu Wei, tidak bertindak ataupun non-action, tindakan yang selari dengan fitrah alamiah, act in accordance with the nature flow. Manusia haruslah tidak meletakkan kepentingan dirinya ataupun egoisme dalam melakukan sesuatu tindakan. Baiklah, setelah kita melihat pelbagai konsep yang ada, kita teruskan kepada konsep insan dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah konsep insan sejahtera, iaitu J. Jasmani. Apa itu jasmani? Melibatkan badan, fizikal yang sehat. E. Apa dia? Emosi. Man is being with emotion and feeling. Kita ni manusia ni memang akan dituruti dengan emosi dan juga perasaan. R. Rohani. Apa itu rohani? Menekankan amalan keagamaan. Bagaimana apa agama anda, apa yang anda anuti, apa yang anda percayai, anda melihat kepada perkara tersebut. I. Intelek. Apa intelek? Membina akal fikiran yang lebih kritis dan lebih tajam demi mencapai ilmu yang luas dan mendalam. Okey, peranan konsep insan sejahtera dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan kita. Ketahuilah adik-adik semua, setiap hari, setiap masa, setiap ketika ada saja cabaran dalam hidup ini. Tak melibatkan diri kita, melibatkan keluarga kita. Tak melibatkan keluarga kita, melibatkan persekitaran kita. Tak melibatkan persekitaran kita, melibatkan negara kita. Bahkan sekarang ni melibatkan dunia. Apa dia cabarannya? Sekarang ni cabaran tentang isu kesehatan. Manusia itu mempunyai sifat-sifat yang berbeza, yang lebih kurang sama, tetapi konteks jurangnya yang konteks luarnya yang berbeza. Jika memahami konsep JERI ataupun jasmani, emosi, rohani dan intelek ini, insan yang mempunyai sifat-sifat holistik dan seimbang, maka seorang insan mampu menghadapi apa jua cabaran. Itulah di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, cuba meletakkan 4 elemen ini menjadi kukuh kepada diri setiap pelajar ataupun mahasiswa, bagi kita ini mampu menghadapi apa jua cabaran yang ada yang bakal kita hadapi. Cabaran-cabaran yang dihadapi kebiasaannya terbit dari salah satu aspek. Okey? Terbit daripada salah satu aspek, sama ada dari sudut jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Okey? Maka dapat disimpulkan bahawa penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah J, jasmani, rohani, intelek dan emosi ini dapat membolehkan seseorang itu menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Sekiranya kamu sebagai pelajar 4 elemen ini kukuh di dalam hati anda, kukuh dalam kehidupan anda, insya-Allah setiap cabaran yang datang kamu rasa macam makan kacang saja. Apa makan kacang? Maksudnya easy, senang, mudah. Falsafah insan dari pelbagai fahaman falsafah adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yaitu secara jelasnya kita lihat, kita mahu mencapai kesejahteraan ini kerana kita mahu kebahagiaan. Falsafah sejahtera itu sendiri mempunyai pengertian yang tinggi. Contoh, kaedah sejahtera, salam sejahtera. Korea menggunakan perkataan ataupun konsep sejahtera di negaranya dengan mewujudkan center of sejahtera. Okey? Sejahtera itu mempunyai fahaman ataupun konsep yang sangat luas, dan orang di negara kita selain daripada memberikan salam Assalamualaikum akan disertakan dengan salam sejahtera, kerana kesejahteraan itu adalah antara perkara yang dituntut di dalam kehidupan setiap insan.
Maka adik-adik semua, janganlah Anda sebagai pelajar mengeluh dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang ini. Janganlah ada yang kata bosannya ikut video, bosannya tengok video. Kamu tahu tak? Tidak ada siapa dalam dunia ini yang inginkan diuji dengan begini susah. Melainkan ini semua telah tertulis di dalam takdir kehidupan kita. Jadi kita berserah kepada Tuhan. Yang Islam kita kena memahami. Kita memahami apa dia? Konsep qada dan qadar. Kita tahu ini adalah ujian sebahagian besar daripada ujian Tuhan kita. Jadi saya doakan Anda semua bahagia, sejahtera di samping keluarga dan rakan-rakan Anda. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum.